Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Dr. Muhammad Syukriyo bin Abdullah, Fellow Penyelidik Kanan di Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya berkhidmat di Atma ini melebihi daripada 12 tahun. Saya berkelulusan PhD dalam bidang pemikiran tokoh ulama alam Melayu abad ke-17 Masihi, iaitu Syekh Abdul Rauf Singkil Ali Al-Fansuri Asingkili. Dan mufti ini memiliki banyak karya yang masih berbentuk manuskrip, iaitu kitab tulisan tangan. Sebab itu saya membina kerjaya saya melanjutkan kajian saya terhadap bidang manuskrip penulisan beliau. Dan saya juga melanjutkan kajian itu penulisan guru beliau, iaitu Syekh Ahmad Kushashi, dan abang seguru dengan dia Syekh Ibrahim Qurani di Haramain, iaitu Mekah dan Madinah abad ke-17 Masihi. Kesemua karya-karya mereka sampai ke hari ini masih berbentuk kitab tulisan tangan, ya. Walaupun ada yang telah dicetak, tetapi belum ada yang membuat kajian, iaitu filologi atau tahqiq. Saya menggunakan metodologi tahqiq banyak, ya, dalam melihat semula melanjutkan kajian-kajian saya terhadap manuskrip-manuskrip ini. Saya melanjutkan dan mengembangkan kajian-kajian ini melalui pelajar-pelajar master dan PhD saya. Sebenarnya satu naskah manuskrip boleh melahirkan ramai master dan pelajar PhD, pelajar master dan pelajar PhD, kerana pelbagai teori atau pendekatan untuk melihat satu naskah tersebut. Makanya sebenarnya kita memiliki banyak manuskrip di alam Melayu ini. Dan tokoh ini iaitu Syekh Abdul Rauf memiliki 56 naskah karya yang saya temui di lapangan. Maka kajian-kajian saya sebenarnya terhadap tokoh ini yang mewarnai Islam, pengamalan, dari segi pengamalan dan pemahaman dalam masyarakat Melayu hari ini. Kalau tidak, kita tak tahu amalan dan pemahaman ajaran Islam itu dibawa oleh siapa, dan kitab-kitabnya seperti kita ni bermazhab Syafi'i, berakidahkan Asy'ariyah wa Maturidi dan As-Sanusi. Kemudian tasawuf Al-Ghazali dan tarikat Syatariyah. Sebab itulah kita kena faham dengan mengkaji manuskrip, kita tahu asal usul hala tuju atau kiblat orang Islam, orang Melayu Islam di alam Melayu ini. Sebab itu perlu, ya, sangat penting dikaji dan dikeluarkan dalam bentuk buku, jurnal maupun pembentangan-pembentangan untuk menyampaikan maklumat ini kepada masyarakat hari ini. Penyelidikan yang akan memberi impak kepada masyarakat hari ini ialah penyelidikan amalan Masjid Alam Melayu sebanyak 7 siri. Saya telah siapkan 3 siri dan telah diluluskan oleh penerbit UKM. Manakala dalam proses
kemaskinikan ada 3 naskah lagi akan dihantar untuk penilai dan juga akan dibaiki dan dihantar untuk penerbit UKM. Ketujuh siri ini ada 7 buah buku, ya. Siri pertama ialah wirid seusai solat. Siri kedua ialah tahlil yasin. Siri ketiga ialah berzanji. Siri keempat ialah selawat syuhada Badar. Ya, siri keempat ialah hizbu wiqayah. Siri kelima ialah siri ke lima ialah hizbu wiqayah. Siri ketujuh ialah aurat ayam walayali. So ketujuh amalan masjid Alam Melayu ini memperlihatkan bahawa amalan yang dilakukan oleh masyarakat Melayu di Alam Melayu hari ini memiliki dasar, dan asalnya berasal dari Haramain Mekah dan Madinah, dan bersanadkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian-kajian ini menolak dakwaan sebilangan pihak yang menuduh bahawa selama ini amalan masyarakat Alam Melayu ini atau masyarakat Melayu tidak memiliki dasar atau tidak memiliki asal dari mana. Dituduh, dianggap bahawa amalan tersebut dianggap sebagai mereka-reka. Inilah jawapan saya. Semoga ini akan memberi impak yang sangat besar, ya, membersihkan pemikiran umat Islam atau kefahaman umat Islam Melayu hari ini bahawa mereka memiliki jati diri yang benar, yang berkiblatkan kepada Haramain, bukannya melakukan bid'ah dan mereka-reka amalan. Aku sangat berminat dengan kajian dan sejarahnya. Saya berminat dengan kajian di Alam Melayu. Pertama ialah disebabkan PhD kajian saya mengenai tokoh ulama di Alam Melayu, dan saya melanjut kajiannya kerana beliau adalah seorang tokoh yang terkenal sepanjang abad. Dan ini dari dulu dia lahir sampai ke hari ini masih masyarakat dunia menyebut namanya, iaitu Syekh Abdul Rauf Singkil, Syekh Abdul Rauf Ali Al-Fansuri As-Singkili. Beliaulah tokoh yang meleraikan konflik wujudiyah di antara Syekh Nuruddin dengan Hamzah Fansuri dan Syekh Syamsuddin As-Sumatrai. Dan beliau berjaya meleraikannya dan menyelesaikan masalah yang dibawa ke zamannya. Persoalan kafir mukafir dan juga kedudukan perempuan sebagai sultan, ketua hakim dalam sebuah kerajaan, iaitu kerajaan Aceh Darussalam. Kejayaan beliau menyelesaikan polemik umara dan polemik ulama, meredakan keresahan penghayatan agama masyarakat Aceh, kerajaan Aceh Darussalam lah. Itu sehingga beliau mendapat gelaran patah petitih jadi pegangan masyarakat Melayu Aceh, iaitu adat Pak Po Toromohom, hukum Pak Syekh Kuala. Iaitu adat itu
harus kita mengikuti Potomorohom. Itu resam Pak Putrapang, iaitu Potomorohom adat istiadat, kena ikut Potomorohom. Iaitu resam Pak Putrapang, iaitu resam ikut Puteri Pahang, ya, yang isteri Sultan Iskandar Muda, salah seorang isteri. Kemudian hukum Pak Syekh Kuala, jadi kebijaksanaan penghayatan agama mengikut Syekh Abdul Rauf Singkil. Syekh Kuala tu adalah gelaran kepada Syekh Abdul Rauf Singkil kerana beliau makamnya atau zawiyahnya atau dia punya tempat pengajaran dia di Kuala Sungai Aceh, Kuala Krong Aceh. Itu sebab hukum Pak Syekh Kuala. That means Syekh di Kuala Sungai Aceh. Saya diberi oleh 3 syekh tarikat dari 3 tempat yang berbeza di alam Melayu ini. Ijazah mursyid saya pertama saya peroleh dari Zawiyah Tanah Ambeh, iaitu Aceh Besar di Aceh. Kemudian ijazah mursyid yang kedua saya dianugerah oleh seorang syekh dari Sumatera Utara. Kemudian ijazah mursyid anugerah tabaruk pemberian ijazah mursyid dari seorang syekh di Surabaya yang berketurunan Sunan Giri, Sunan Ampel dan Syekh Siti Jenar. Dan sebab itulah saya dapat anugerah ini adalah rezeki dan rahmat daripada Allah. Mengenai perpustakaan Padma, dan saya sangat gembira kerana pegawai-pegawainya selalu memberi kerjasama yang baik dengan saya. Kadang-kadang saya hanya menggunakan telefon atau saya pergi menghadap mereka, meminta mereka cari buku, dan kalau kita duduk sama-sama menghadap komputer katalog, dia bantu saya buka dan dia bantu saya mendapatkan dia sama ada di Padma maupun di Tun Sri Lanang. So usaha kerjasama yang ini sangat diperlukan oleh masyarakat hari ini. Macam orang yang sini macam saya ini, tentang mendapat rujukan maklumat rujukan di perpustakaan itu sudah agak lambat ya, kerana senioriti kita. Tapi oleh kerana kecerdasan pegawai-pegawai tersebut, mereka memberi perkhidmatan yang sangat baik. Dan saya ingin mencadangkan supaya Padma ni boleh upgradekan, naik tarafkan dengan mewujudkan satu perpustakaan manuskrip digital, ya, di mana saya perlu pegawai-pegawai dia yang tahu bahasa Arab untuk membantu saya supaya kita boleh menaik tarafkan Padma itu, iaitu membuka satu perpustakaan digital manuskrip yang kita akan memperoleh manuskrip itu di alam maya. Ini adalah sangat penting ya, untuk mendigital dan mencari koleksi manuskrip bentuk digital dan mengkatalogkan dia, walaupun manuskrip itu ada yang naskah yang sama. Ini sangat penting kerana pada hari ini berlaku ada pihak-pihak tertentu telah melakukan penyelewengan, pengubahsuaian kitab tersebut sehingga dia menghilangkan
beberapa bab atau pengubahsuaian dalam teks asal. Sebab itulah pentingnya kita perlu melihat, collect kembali manuskrip walaupun naskahnya sama, tajuknya sama, tetapi naskah penyalinannya tidak sama. So inilah caranan saya untuk supaya mengupgradekan lagi atau menaik tarafkan lagi Padma sebagai perpustakaan rujukan tempat penyelidikan di pasaran antarabangsa. Walaupun Padma ini adalah cawangan atau cabang daripada Tun Sri Lanang, Perpustakaan Tun Sri Lanang, Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.